Iya, kalau tidak ada hari ini mungkin Si Dewi tidak jadi penterjemah ya. Kita berdoa supaya hari-hari berikutnya bisa ikut melayani sebagai penterjemah ya. Mari teman-teman, rekan-rekan semua, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya sekali lagi kita minta pimpinan Tuhan ya, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah anak domba Allah yang layak menerima pujian. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menebus kami dengan nyawamu, dengan darahmu. Engkau membeli kami menjadi umatmu ya Tuhan. Dan hari ini, ketika sore hari ini kami boleh datang di rumahmu, kami boleh menyembah Engkau. Kami tahu ya Tuhan, karena Engkau sudah berkorban bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak menolak kami. Dan hari ini kami boleh datang memuji Engkau ya Tuhan. Kami mengingat sekali lagi pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau satu-satunya Allah kami yang layak ditinggikan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang menebus kami. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang menebus umatnya selain Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau sekali lagi menenangkan diri untuk mendengar kebenaran dari firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Tuntunlah hati kami, bawalah hati kami semakin dekat kepadamu. Dan biarlah melalui ibadah demi ibadah yang setiap minggu kami adakan di rumah-Mu ini, biarlah itu boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan, untuk terus bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap menerima, mendengarkan firman-Mu. Berkati kedua hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Pakai ya Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran dari firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita coba baca sekali lagi teman-teman. Saya bacakan buat kita semua ayat firman Tuhan hari ini. Itu dari Yosua pasal yang ketiga. Sebenarnya kita membahas satu pasal semuanya di pasal 3. Ya, saya akan membacakan dari ayat yang ketiga, ayat ke-13, lalu 15 dan 16 ya. Mari kita sama-sama menyimaknya di dalam kalau teman-teman kita bawa Alkitab, kita boleh membuka dan melihatnya. Mana tahu saya salah membaca, begitu ya. Oke, baik, demikian firman Tuhan Yosua pasal 3 ayatnya yang ketiga. Kita mulai. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang suku Lewi, betul ya, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Lalu ayatnya yang ke-13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Kemudian 15 dan 16, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali.
Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Yang bahasa Mandarin enggak usah ya. Oke. Teman-teman, saya percaya kita hidup di bumi ini, selama kita masih ada nafas, kita akan seringkali berhadapan dengan yang namanya masalah. 弟兄姐妹们，我们相信，当我们活在这个世界上，当我们还有一口气的时候，我们常常会遇见问题、遇见困难。 Kalau dulu saya merasa jadi orang kaya itu paling enak. 之前我认为当有钱人是最好的。来，请大哥先进来，来在一起。请坐。请坐，来。Ya. Mengapa? 为什么？ Karena apa yang mereka mau itu semuanya bisa mereka dapatkan. 因为他们可以实现他们所想要的。 Saya merasa kehidupan menjadi seorang kaya itu kehidupan yang tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. 我觉得当有钱人的生活都不会有一些困难，不会有挣扎。 Tetapi ternyata itu salah. 但原来我的观念是错的。 Karena ternyata jadi orang kaya pun ada pergumulannya tersendiri. 原来有钱人也有他的困难。 Mungkin betul dia tidak bergumul di dalam soal uang. 当然他不会为钱困扰。 Tetapi di bagian yang lain dia pasti memiliki persoalan. 但是在生命的别的部分，他一定会有一些问题、困难。 Tapi juga kita mau katakan, apakah betul orang kaya tidak memiliki pergumulan di dalam hal keuangan? 但是是不是真的有钱人就不会为钱所烦恼呢？ Saya ingat waktu resesi tahun 1998 gitu ya. 当1998年金融风暴的时候， Saya ingat waktu itu saya menabung di Bank Arta apa begitu, saya lupa, Arta Graham begitu ya. 我有在一所私立银行有存款。 Waktu itu saya sudah dengar kabar, orang ngomong ke saya, ada kabar bahwa akan terjadi informasinya adalah bahwa kita akan sulit untuk menarik uang dari ATM. 其实已经有人告诉我说，到时候会有困难把钱领出来。 Tapi waktu itu saya santai aja. 但是我那个时候不太在乎。 Tapi setelah kasus 98 itu, ya, setelah terjadi peristiwa krisis moneter itu, yang terjadi adalah banyak orang kaya yang menjadi stres. 但是在1998年金融风暴那时候，很多有钱人就是遇到困难，就是变成压力很大。 Ya mengapa? Karena uangnya banyak di bank. 因为他们在银行存了很多钱。 Nah, uang saya di bank itu cuman seingat saya paling 200 begitu. 当初我在银行的存款大概就是500泰币， rupiah ya. 大概500块泰币。 Jadi saya nggak pusing begitu ya, nggak bisa ambil, sudah biarin aja lah daripada pusing-pusing amat gitu ya, gitu. 所以我不太烦恼有没有可不可以把钱领出来。 Nah ternyata orang kaya itu lebih stres dari saya karena uangnya banyak. 有钱人比我困扰得多，因为他们的钱在银行非常多。 Jadi teman-teman, selagi kita hidup di bumi ini kita akan selalu bertemu dengan namanya persoalan, tidak peduli apakah kita kaya atau kita miskin. 所以弟兄姐妹们，只要我们活在这个世界，我们不会脱离困难，无论是我们有钱人还是没有钱，都不会脱离困难。 Nah, saudara, ketika kita berjumpa dengan kesukaran atau kesulitan yang seolah-olah mustahil untuk kita selesaikan, apa yang sering kali kita lakukan? 当我们面临无法解决的困难的时候，我们会怎么做？ Umumnya kita menjadi putus asa. 我们常常会绝望， Atau kita salah mengambil keputusan. 或者我们下错决定， Terlambat tarik uang misalnya. Gitu ya. 比如说太晚去把钱领 Habis 出来， uangnya tak bisa diambil akhirnya. Ya. 钱就这样就没了。
Nah, saudara, bagaimana sebenarnya orang Kristen sikap orang Kristen ketika menghadapi kesulitan yang mustahil untuk diselesaikan? Bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang Kristen? 那成为一位基督徒，当面临一个无法解决的困难的时候，我们会怎么做呢？ Saudara, kita akan belajar dari Yosua pasal yang ketiga ini. 我们来向这个约书亚记第3章来学习。 Saya cerita sedikit kira-kira konteks dari ayat ini seperti apa ya. 我来分享这一章的内容。 Saudara, kisah ini sebenarnya adalah sebuah kisah yang sangat spektakuler. 这个是一个很真实的。 Kalau di cross kemarin kita sudah bahas mengapa bisa disebut spektakuler begitu ya. 在我们的小组，我们已经有在讨论。 Mengapa? Karena orang Israel pada waktu itu mereka menyeberangi sungai Yordan yang sebenarnya itu tidak bisa diseberangi. 当初以色列人过约旦河是无法越过的。 Sungai Yordan ini adalah sebuah sungai yang menghalangi orang Israel untuk menduduki tanah perjanjian. 约旦河是一个拦阻以色列人得地。 Teman-teman boleh lihat di sini ya. Oke. 地图上可以看见。 Boleh saya pinjam ada remote-nya, pointernya ya. Oke. Sisi. Ini. Gak usah. Saya hanya butuh itu pointer aja. Oke. Ya. Jadi teman-teman, Sungai Yordan itu mengalir, kalau kita lihat di sini itu dari Danau Galilea itu mengalir terus sampai ke di sini yang namanya Laut Araba atau Laut Mati di sini. 约旦河从加利利河到那个死海。 Ya. Jadi tapi sebelum di atas dari Danau Galilea ini, di atas ini masih termasuk Sungai Yordan. 在加利利河以上也是算是约旦河。 Nah, di atas ini kalau kita ini petanya tidak ada lagi. Di atas ini sebenarnya itu berbatasan dengan negara Libanon. 往北就是跟黎巴嫩国家。 Jadi dari pegunungan Libanon itu sudah mengalir namanya Sungai Yordan, mengalir terus sampai ke Galilea. Dari Galilea sebelum Galilea ada Danau Hule di sini. Mengalir ke Danau Hule, masuk ke Danau Galilea dan terus berturun sampai ke Laut Mati. 从黎巴嫩的高原往下流到加利利海，然后再继续往下到死海。 Nah, ada ahli mengatakan bahwa mulai dari pegunungan itu sampai ke Laut Mati itu kira-kira 36 km panjang sungainya. 专家有量过，大概从黎巴嫩高原到那个死海，大概36公里。 Nah, waktu itu orang-orang Israel mereka sedang berkemah di Sitim. 以色列人在斯廷，在筑帐篷。 Dan tanah perjanjian itu ada di seberang Sungai Yordan ini. 应许之地就在约旦河的对面。 Jadi Sungai Yordan ini sebenarnya menghalangi orang-orang Israel, Yosua pada waktu itu untuk masuk menduduki tanah ini. 约旦河就是阻碍了以色列人约书亚进入应许之地。 Sungai ini memisahkan mereka dari janji Allah. 约旦河把他们从上帝的应许隔离了。 Mereka mau masuk tetapi ada sungai yang menghalangi begitu ya. 他们要往前，但是被一个约旦河阻碍了。 Tetapi Alkitab mencatat dari Yosua pasal 3 itu Tuhan minta orang Israel, minta Yosua pimpin orang-orang Israel seberangi itu Sungai Yordan. 第3章记载，上帝要以色列人就是越过这个约旦河。 Dan Yosua taat kepada pimpinan Tuhan dan kita tahu akhirnya mereka menyeberang itu Sungai Yordan. Mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan dan akhirnya berkemah di Gilgal. 约书亚遵守上帝的带领，就过了约旦河，然后他们在吉甲在那边筑帐篷。 Yosua berhasil menyeberangi Sungai Yordan karena dia memegang teguh
imannya kepada Tuhan. 耶稣亚他成功越过约旦河，因为他抓住了上帝的应许。 Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 prinsip dari keberhasilan penyeberangan Sungai Yordan ini. 有3个他们成功越过约旦河的关键。 3 prinsip ini penting bagi orang-orang percaya, terutama ketika kita menghadapi kesulitan yang seolah-olah tidak bisa diselesaikan. 这个3个关键对我们相信上帝的人非常的重要，尤其是当我们面临无法解决的困难的时候。 Ketika kita menghadapi persoalan seolah-olah mustahil untuk kita lewati, mustahil untuk kita selesaikan, kita butuh 3 prinsip ini. 当我们面临无法解决的困难的时候， Ya, yang pertama 第一个 adalah di dalam ayat pasal 3 ayat yang ketiga. 第3章第3节， Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Pasal 3 ayat 3.哦，吩咐百姓说：你们看见耶和华你们上帝的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。 Ya, oke. Prinsip yang pertama dari bagian firman Tuhan dari pasal 3 ayat ketiga itu adalah milikilah hati yang mau mengikuti pimpinan Tuhan. 第一个关键就是要有顺服的心，顺服神的带领。 Saudara, Yosua ini siapa? Dia adalah seorang pemimpin baru yang baru saja ditunjuk untuk menggantikan si Musa. 耶稣亚是谁？他是一个刚被兴起的一个领导。 Oh saudara, dia masih muda, dia belum pengalaman. 他很年轻，完全没有经验。 Dia tidak tahu sebenarnya bagaimana harus memimpin. Dia hanya melihat Musa memimpin. 他不知道怎么样带领，他以前都跟随着摩西。 Dan memang kalau kita mau membandingkan, kalau kita ada di posisi Yosua pada saat itu, mungkin di dalam diri kita ada satu pemikiran, siapa sih sebenarnya yang sanggup menggantikan posisi Musa yang seorang pemimpin spiritual sehebat Musa begitu. 我们也有一个想法，是谁可以代替那个摩西，一个这么权威的一个领导者？ Jelas tidak ada. 应该不会有。 Yosua pun sebenarnya tidak bisa mengimbangi kepemimpinan Musa. 约书亚完全没有办法跟摩西比。 Namun, saudara, ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberangi Sungai Yordan, 但是当上帝吩咐约书亚越过约旦河的时候， maka itu adalah momennya Tuhan untuk meneguhkan kepemimpinan Yosua. 那个就是上帝要兼顾约书亚的当领导。 Tuhan ingin meneguhkan kepemimpinan Yosua sama seperti si Musa. 上帝与约书亚同在，像他与摩西同在。 Jadi pemimpin muda ini sekarang ini sedang menghadapi Sungai Yordan yang ada di hadapannya. 这个年轻的领导在面临约旦河，在他的面前。 Tuhan berkata kepadanya, seberangilah, dudukilah tanah Kanaan. 上帝吩咐他越过约旦河，得到应许之地迦南地。 Nah, saudara, bagian ini daerah tempat penyeberangan ini hanyalah perkiraan, tidak persis di sini, begitu ya? 这地方是大概估计而已。 Ya, 不是 mungkin bisa 不是那么正确。 sedikit atas, ya, atau sedikit bawah, ya. Tapi kira-kira sebelum Laut Mati. 也许可以往北，也可以往南一点，就是大概还没到死海。 Tetapi mau di atas atau mau sedikit di bawah, sebenarnya posisi ini adalah sama, yaitu
Sungai Yordan itu berada di bawah permukaan air laut. 无论是往北还是往南，就是约旦河，就是在那个海的地平线底下。 Kalau naik makin ke atas itu pegunungan makin tinggi. 再往北就是越高的高原。 Jadi sungai Yordan itu mengalir deras dari atas itu turun sampai ke bawah itu karena apa? Karena memang ada perbedaan tinggi dataran itu, tinggi tanah itu ada di gunung, di hulu itu di gunung. 因为约旦河的水是从高原流下来的，水非常的急。 Namun saudara, narasi tentang penyeberangan sungai Yordan ini, kisah ini fokusnya bukan kepada sungai Yordan. 这个他们越过约旦河的这个历史不是关键在约旦河。 Fokus utama ini bukan bangsa Israel. 关键不是在以色列人。 Fokus utama itu juga bukan diri Yosua. 关键也不是在约书亚。 Fokus utama dari kisah ini adalah tabut Allah. 这整个事件的关键是上帝的约柜。 Ya. Tadi ayat ketiga dikatakan, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. 在第3节说，当你们看见耶和华你们上帝的约柜，又见祭司利未人抬起的时候，就要离开所住的地方。 Tabut Allah merupakan sebuah kotak segi 4 merepresentasikan kehadiran Allah. 约柜是一个方方正正的盒子，代表上帝的同在。 Itu artinya ketika Tuhan bilang, lihat tabut Allah, ketika tabut itu bergerak, lalu ikuti tabut itu artinya apa? Itu artinya jangan fokus kepada sungai Yordan. 上帝说，当你们看见约柜，你们就要跟着他，就是表示我们要专注在神。 Jangan fokus kepada sungai Yordan yang tidak bisa engkau seberangi. 不要看你们越不过的约旦河。 Artinya jangan fokus kepada kesulitanmu. 不要一直看着你们的困难。 Tapi fokuslah kepada Allah dan ikutilah pimpinannya. 我们要跟随上帝，要仰望上帝。 Jika tabut itu mulai bergerak maju, ikutilah, kejarlah tabut itu. 当约柜往前走的时候，你们就跟随、追逐。 Saudara, jelas di dalam bagian ini mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa untuk berhasil mengatasi kesulitan yang seolah-olah tidak bisa diselesaikan, mereka harus melihat kepada Tuhan. Mereka harus ikut mengikuti Tuhan. 这个教导以色列人面临无法解决的问题，就是要仰望神。 Mereka jelas harus mengikuti pimpinan Tuhan. 他们要跟随神的带领。 Jadi milikilah sebelum mengikuti Tuhan, milikilah hati yang bersedia untuk mau mengikuti pimpinan Tuhan. 我们要预备我们的心，愿意跟随神的心。 Bagaimana kita mengikuti Tuhan? 我们要怎么跟随上帝？ Ini pertanyaan gampang tetapi susah dijawab ya. 这个简单的问题，但是 Bagaimana kita mengikuti Tuhan? 我们要怎么跟随上帝？ Saya tidak merasa Tuhan menuntun saya. 我感觉不到上帝带领我， Bagaimana saya tahu pimpinannya? 我怎么知道他有带领我？ Terutama di dalam kesukaran. 尤其是在我的困难当中。 Saudara, miliki terlebih dahulu hati yang rindu untuk mengikuti Tuhan. 先预备一个渴慕跟随上帝的心， Maka pimpinan Tuhan itu akan dinyatakan. 上帝的带领就会临到我们。 Jadi mengikuti Tuhan itu sebenarnya berbicara tentang hati kita. 跟随上帝看重的是我们的心。 Ya. Apakah
mengikuti Tuhan itu dimulai dari hati kita. 跟随上帝从我们的心开始。 Ada orang mengatakan, ya saya tidak tahu pimpinan Tuhan, 有的人说我不知道神的带领， tetapi Tuhan sudah memberikan ketetapan, kehendaknya, peraturannya, kerinduannya, itu semuanya ada di dalam Alkitab. 但是上帝已经把他所有的记载在圣经。 Maukah kita hidup sesuai dengan ketetapan, peraturan, dan apa yang menyenangkan hati Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan ini? 所有神的规定都已经记载在圣经。 Faktanya adalah banyak orang tahu isi Alkitab. 事实上，很多人都已经知道圣经的内容， Tetapi dia tidak mau mengikuti seperti yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. 但是不愿意跟随上帝在圣经所写的。 Lalu mengatakan, saya tidak tahu bagaimana Tuhan memimpin saya. 然后就说我不知道神如何带领我。 Saudara, kalau kita mau mengikuti pimpinan Tuhan, harus dimulai dari hati terlebih dahulu. 如果我们愿意跟随上帝，要从我们的心开始， Bukan berdasarkan apa yang tidak kita ketahui atau apa yang kita ketahui. 不是凭我们知道或者凭我们所不知道的事情。 Bukankah kita sudah tahu kita ikut ibadah sudah berapa kali, sudah bertahun-tahun kita sudah menjadi orang Kristen. Kita tahu kehendak Tuhan, tetapi pertanyaannya ketika kita menghadapi persoalan, apakah kita mengandalkan apa yang kita tahu itu, apakah mendorong kita untuk menggenapi apa yang kita tahu? 不是因为我们已经知道圣经，不是因为我们已经来敬拜神很多年，但是我们不愿意跟随上帝的话语。 Jadi kalau kita mau mengikuti pimpinan Tuhan, maka kita harus memiliki hati yang rindu untuk mengikuti Dia terlebih dahulu. 如果要跟随上帝，我们要预备一个渴慕上帝的心。 Kemudian kalau kita punya kerinduan itu, kita tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan. 当我们有一个渴慕上帝的心，我们就会知道上帝所立的。 Lalu kita doakan, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu apa yang Engkau ingin saya kerjakan. 我们可以为这件事情祈求，我们可以跟上帝说，我知道你想我做什么。 Apa yang saya tahu ini, ya, mohon Tuhan pimpin. 这我所知道的，求主带领我。 Saya mau mengambil jalan A. 我想要跟随你的路。 Saudara, itu kita meminta pimpinan Tuhan. 我们来求上帝的带领。 Tapi yang terjadi seringkali bukan seperti itu, bukan? 但常常发生的不是这样子。 Ya, kita begitu ketemu dengan masalah yang seolah tidak bisa kita selesaikan, mungkin kita pernah melupakan Tuhan. 当我们面临我们无法解决的困难的时候，我们忘 Kita 了上帝。 mungkin tidak berpikir lagi apa sih ketetapan Tuhan itu yang sudah saya tahu. 我们都没有去纪念上帝所规定的是什么，神怎么说。 Kita melangkah saja, begitu melihat di depan itu ada kesempatan, kita langsung raih saja. 我们直接抢前面的机会。 Saudara, untuk mengetahui pimpinan Tuhan, kita harus punya hati yang mau ikut Tuhan. 要跟随神的带领，我们要有一个渴慕的心。 Yang kedua, milikilah iman untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. 第二，我们要有一个信心，就是相信神的应许的信心。 Yosua pasal 3 ayat 13 saya bacakan kembali buat kita semua. Ketika bangsa segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan.
约书亚3章13节，等到抬普天下主耶和华约柜的祭司把脚站在约旦河水里，约旦河的水就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒。 Saudara, ada berapa kali kata akan? 有几次在这边重复？ Ada berapa kali tadi? 几次2 kali ya. ？2次， Itu menandakan peristiwa itu belum terjadi. 表示这事情还没发生。 Akan. 未来会发生。 Kapan terjadinya? 什么时候发生？ Alkitab mengatakan, firman Tuhan katakan, sesudah kaki para imam itu masuk ke Sungai Yordan. 圣经记载，等到抬普天下王耶和华约柜的祭司把脚站在约旦河里。 Ayat 13 ini sebenarnya adalah janji Tuhan kepada Yosua. 第13节，这个是上帝对约书亚的承诺。 Dan kata akan itu menandakan janji itu belum digenapi. 当这个字就是还没发生。 Kenapa? Karena para imam belum melangkah masuk ke Sungai Yordan itu. 因为祭司的脚还没踏到水里。 Artinya sebelum kaki imam itu melangkah masuk ke Sungai Yordan itu, mujizat tidak akan terjadi. 意思是说，当祭司们还没有把脚踏进水里的时候，神迹还不会发生。 Dan sebelum imam itu melangkahkan kakinya untuk masuk ke Sungai Yordan itu, untuk melakukan itu dibutuhkan iman. 这个祭司把脚踏进这个约旦河里的第一步，需要一个很大的信心。 Mereka butuh iman untuk percaya kepada janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan di ayat 13 ini. 他们需要一个很大的信心，相信上帝的应许。 Ini berarti saudara, belum cukup kalau kita hanya punya hati untuk mau ikut pimpinan Tuhan, tapi kita juga perlu iman untuk percaya kepada janjinya. 我们预备一个心要跟随上帝还不够， Kita perlu memiliki iman untuk percaya kepada janji Tuhan. 需要信心来相信这个上帝的应许。 Saudara, Alkitab mencatat bahwa Sungai Yordan itu sedang meluap. 圣经有记载说，这个约旦河的水还 Saya percaya meluap dan deras di tempat sepanjang sungai ini meluap dan deras. Alkitab mengatakan itu sebab sampai ke pinggir-pinggirnya. 圣经记载说，这个约旦河当初的水已经涨到两岸。 Oleh sebab itu sebenarnya itu sungai mustahil untuk diseberangi. 所以非常无法实现要越过这个约旦河。 Kita jangan berpikir Sungai Yordan itu seperti ini di dataran tepi sungai, lalu sungainya sedangkal itu saja, tinggal melangkah masuk begitu saja. 我们不要把约旦河想说是一个很浅的这个河流，就把脚踏进去就好了。 Sungai Yordan itu dalam. 约旦河非常的深。 Ya memang ada, saya baca itu ada banyak pendapat yang tidak sama, sehingga saya tidak kutip itu berapa dalam dari Sungai Yordan itu. 当然，约旦河的深度有很多那个不一样的。 Karena kedalaman Sungai Yordan di sini dengan di sini bisa berbeda. 因为那个河流从北到 Jadi belum tentu 深度不一样。 penelitian mengatakan oh dalamnya sekian, kok beda? Ya mungkin aja bisa beda. Begitu. 有人记载不同的那个深度，有可能。 Tetapi yang saya bisa katakan bahwa masuk ke Sungai Yordan tidak segampang seperti saya turun dari di atas ini lalu tinggal melangkah begitu masuk ke dalam. 我的意思是说，要踏进这个约旦河，不是像踏进一个浅浅的河流这么简单。 Nah, mengapa Sungai Yordan ini bisa meluap? 为什么约旦河的水会涨到两岸呢？ Pada waktu itu mereka mau menyeberang itu pada waktu itu adalah musim menuai.
当初他们要越过这个约旦河的时候，是春天要收割的时 Musim 候， menuai itu spring, 春 Chuntian ya. 春天 Setelah Chuntian itu setelah spring apa? Summer. ，summer 夏天。 Nah di gunung tadi yang saya gambarkan itu di atas ini di gunung Libanon, di sini ada gunung Hermon gitu ya, dan banyak nama gunung-gunung di negara Libanon. Itu puncaknya itu ditutupi es. 在这个北部很多高山已经被雪已经覆盖了。 Pada waktu musim semi itu es itu mulai meleleh dari atas mengalir deras sampai ke bawah. 在春天的时候，山上的雪全部融化，往下流。 Dan ilmuwan mengatakan, para ahli Alkitab mengatakan, pada waktu sungai itu penuh dengan air karena air es dari gunung Libanon ini, maka lebar dari sungai Libanon Yordan itu bisa 2 kali lipat. 圣经记载，因为那个水全部山上的雪融化了，所以那个约旦河的宽度比平常的宽度多了1倍。 Ada yang mengatakan dari seberang sini sampai ke seberang sana itu kira-kira 36 meter. 有人说，从这边到对岸是36公尺。 Dan waktu itu air begitu deras terus datang dari hulu. 水从上往下流，非常的急。 Saudara, kalau kita lihat fokus kepada sungai itu, 如果我们把我们的关注在那个约旦河， pasti tidak ada orang yang berani menyeberanginya. 一定没有人勇敢的越过约旦河。 Dan sebenarnya Yosua pada waktu itu punya kesempatan untuk menegosiasi ulang kepada Tuhan. 其实约书亚当初他可以跟神争辩、争论。 Yosua bisa katakan saja kepada Tuhan, Tuhan, baik kami akan seberangi sungai ini. 其实他可以跟神讨价还价说：“上帝，我们好，我们可以越过这个约旦河。” Tapi Tuhan kan tahu, ini sungai lagi meluap, jangan sekarang ya. 上帝，你知道的，这个河水在涨到两岸。 Tunggu mungkin 3 atau 4 minggu lagi, baru kami seberangi, kan sama saja. 可不可以等3、4个礼拜后，我们再越过这个约旦河，不是都一样吗？ Pada waktu itu sungai itu ya sudah sedikit turun airnya. 那个时候，那个水已经往下，就是没有那么水流没有那么急了。 Kalau sekarang tuh mustahil untuk diseberangi. 现在是没办法越过的。 Numpang tanya, gimana orang Israel menyeberangi sungai itu? 以色列人怎么 Berenang? 过？ Berenang bisa seberangi? 游泳可以吗？ Airnya begitu deras. 水那么急， Nah, yang mustahil itu apa? 不可能的 Bukan 是什 soal 么？ airnya deras saja. 不是只有那个水流很急。 Orang Israel itu lahir di mana? 哦， Lahir di padang gurun. 以色列人是出生在沙漠， Mereka tidak tahu berenang. 他们不会游泳， Bagaimana bisa berenang? 要怎么游泳越过约旦河？ Dan Tuhan ketika memerintahkan mereka menyeberangi, Tuhan tidak suruh mereka berenang. 当上帝吩咐他们越过约旦河的时候，上帝没有教他们游泳。 Tuhan bilang apa? Jalan, pikul itu tabut Allah, jalani, seberangi sungai Yordan. 上帝说：“开启越过约旦河。” Saudara, Yosua itu tidak minta negosiasi waktu dengan Tuhan. 约书亚完全没有跟上帝讨价还价。 Meskipun pada waktu sebenarnya tidak cocok untuk diseberangi sungai itu. 其实那个时候不太适合越过约旦河。 Yosua percaya kepada janji Tuhan bahwa sungai itu akan terbelah 2. 约书亚相信上帝的应许，那个约旦河会分开。 Karena pesan firman Tuhan itu begitu jelas, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan itu berhenti di dalam sungai itu, maka air sungai itu akan terputus.
上帝所吩咐的很清楚，当祭司们把脚踏进约旦河，约旦河流就会断绝。 Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. 从上往下流的河流会变成城垒， Itu janji Tuhan. 那是上帝的应许。 Dan mereka harus menyeberangi sambil mengangkut tabut Tuhan. 他们要越过约旦河，抬起约柜。 Yosua percaya saja kepada janji Tuhan. 约书亚凭着信心， Dan kisah akhirnya pun kita tahu. Mereka berhasil menyeberangi sungai itu. 结果我们也知道他们成功越过约旦河。 Artinya apa, saudara? 这代表什么？ Artinya majulah ketika Tuhan meminta kita untuk maju. 代表就是往前走。当上帝要我们往前走的时候，我们就往前走， Jangan menunda. 不要耽误， Jangan negosiasi dengan Tuhan. 不要讨价还价， Keluarlah dari zona nyamanmu. 出来我们的舒适的圈， Pegang erat janji Tuhan. 抓住上帝的应许， Seberangi sungai itu. 越过约旦河。 Sebelum melihat bukti apapun, sebelum melihat tanda-tanda apapun, majulah, melangkahlah bersama Tuhan. 当还没有看到什么证据的时候，我们就往前走，跟神同行， Majulah, melangkahlah dengan iman. 往前走，凭着信心跟随上帝。 Saudara, ini adalah sebuah relasi yang baru. Tuhan sedang menegakkan relasi yang baru dengan umatnya. 这是一个与神的关系，一个新的关系， Relasi yang berdasarkan kepada iman kepada Allah. 凭着信心的关系。 Kalau peristiwa, saya percaya pada waktu mereka mau menyeberangi sungai Yordan itu, mereka teringat bagaimana kisah di zaman dulu ketika Allah itu membelah laut Tiberau buat papa mama mereka. 当他们要踏进约旦河的时候，我相信他们会纪念上帝如何帮助他们的父母越过红海。 Tapi sekarang ini beda. 但是现在不同， Tidak ada tongkat Musa, nggak ada. 没有摩西的杖， Dan Yosua tidak memerintahkan sungai itu terbelah dengan memerintahkan dengan berkata-kata. 耶稣亚也没有吩咐约旦河分开。 Ya. Ini relasi baru yang sedang Tuhan bangun dengan umat. 这个上帝成立的一个新的与神的关系， Ya. Suatu relasi yang sebenarnya menantang orang-orang Israel ini. 一个挑战以色列的人的关系。 Percaya nggak dengan janji Tuhan? 相不相信上帝的应许？ Sebelum engkau melihat semua bukti, 当我们还没有凭我们所见的，我们相信 sebelum 吗？ ada tanda-tanda sungai itu akan terbelah, 都没有标记说那个河会分开，河水会分开。 mau nggak melangkah masuk ke dalam? 要不要踏进第一步？ Saudara, itu tadi yang kedua. Ya. 那是第二点， Miliki iman untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. 抓住信心去相信神的应许。 Itulah yang terjadi dengan orang-orang Israel pada waktu itu, 这就是发生在以色列人的身上。 yang dipimpin oleh Yosua. 当耶稣亚领导他们的时候， Saudara, miliki iman kepada Tuhan. 要有对上帝要有信心， Percayalah kepada janji-janji Tuhan bahwa Dia Allah yang setia. 相信上帝的应许，相信上帝是信实的神。 Apa yang diucapkan, apa yang dijanjikannya tidak mungkin tidak dikerjakan oleh Tuhan. 上帝所说的，上帝所应许的，不可能不 Alkitab 发生。 mengatakan Tuhan itu tidak pernah berdusta. 圣经说上帝是信实的神， Kalau ada Tuhan yang bisa berdusta, 如果有不信实的神， itu bukan Tuhan yang sejati. 那不是真正的神。 Nah, Tuhan mengatakan, Tuhan sudah janji, begitu kaki imam itu masuk ke dalam air sungai Yordan, maka sungai Yordan itu
yang akan berhenti. 上帝已经答应，当祭司的脚踏进约旦河的时候， Dan kalian akan menyeberangi sungai itu di tanah yang kering. 你们就会越过那个约旦河，地是干的。 Nah, yang ketiga, 第三点， milikilah keberanian untuk bertindak. 要有行事的勇气。 Pasal 3 ayat 15 sampai 16. 第3章第15到第16节， Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam tepi sungai itu, maka sungai Yordan sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. 他们到了约旦河，脚一入水，那从上往下流的水便在极远之地撒拉丹旁的亚当城那边停住，立即成雷。 Yang ketiga ini penting, Bapak Ibu. 这第3点很重要， Milikilah keberanian untuk bertindak. 要有行事的勇气。 Saudara dan saya tidak cukup hanya memiliki hati yang rindu untuk dipimpin oleh Tuhan, belum cukup punya iman untuk percaya kepada Tuhan, kita juga harus memiliki keberanian untuk bertindak. 光有渴慕的心，光凭着信心是不够的，还要加上有行事的勇气。 Janji Tuhan yang disampaikan itu tidak akan digenapi kalau tidak dilakukan. 上帝的应许不会成就，如果我们不去做。 Kalau para imam itu tidak berani masuk ke dalam sungai itu, maka sungai itu tidak akan, air sungai itu tidak pernah akan berhenti 如果祭司 mengalir. 不敢把脚踏进约旦河，约旦河流不可能停止。 Artinya harus berani bertindak sesuai dengan iman yang dipercayai. 所以我们要凭着信心行事， Itu juga bagian dari iman. 这也是信心的一部分。 Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. 雅各书说，信心，没有行为的信心是 Sia-sia. Ya. Tidak berguna. Iman itu mati sesungguhnya. Gitu ya. 是没有用。 Jadi mungkin kita bisa katakan saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut pimpinan Tuhan. 我们会说，我们要跟随上帝的带领。 Saya percaya janji-janji Tuhan, ya dan amin. 我相信神的应许， Tapi saudara tidak bertindak. 但是我们什么都不做， Itu belum lengkap. Ini yang paling penting, yang bagian ketiga ini. Berani bertindak, bertindaklah, milikilah keberanian untuk bertindak. 有行事的勇气是很重要。 Nah, saudara, ketika orang Israel itu masuk ke sungai itu, 当以色列人踏进约旦河的时候， saya mau katakan ini sebuah kebenaran, ya, bahwa ketika mereka kakinya masuk ke sungai itu, celup masuk ke dalam, saudara tahu apa terjadi? 当他们的脚踏进的时候，发生了什么？你们知道吗？ Air sungai itu sebenarnya tidak berhenti. 其实当初那个水还没有停，水流还没有停， Percaya tidak? 你们相信吗？ Ketika kaki imam itu masuk ke sungai itu, airnya nggak berhenti. 当祭司的脚踏进约旦河流的时候，水还没有停止。 Loh, kok bisa tahu? 为什么？为什么会知道？ Ya berhentinya bukan di situ. 那个河流不是在那个时候， Berhentinya di mana? Di mana tadi teman-teman baca? 那个河流是从哪里停的？在圣经里 Berhentinya 面， Alkitab katakan jauh sekali di dekat kota Adam. 那个河流是在亚当城停住的，还 Kira-kira 蛮 di 远 sini 的。 ya, Adam ya.
Dan mereka menyeberang di sini. 亚当城在北，他们就往南一点。 Di sini apa yang terjadi? Mujizat Allah terjadi. Dikatakan air itu menjadi bendungan. Jadi persis seperti yang terjadi di Laut Merah itu. Tuhan, air sungai itu menjadi seperti dinding di kanan kiri, begitu ya. Nah ini air itu menjadi bendungan di kota Adam. 在亚当城，那个河流成垒，上帝的启示在那边发生。 Jadi air di kota Adam itu langsung terputus. 在亚当城那边，那个水就停住了，水流起。 Saudara, jarak kota Adam sampai ke tempat penyeberangan ini itu kira-kira 32 km. 从亚当城到他们越过约旦河的地方还有32公里。 Artinya apa? 什么意思？ Artinya ketika para imam itu kakinya masuk ke sungai itu, 意思是说，当祭司的手踏进约旦河的时候， air yang sudah terputus di Adam, oke? 那个水在亚当城那边Itu sudah jadi bendungan. 停成垒。 Mujizat Tuhan terjadi belum? 启示发生了吗？还 Terjadi di 没。 mana? Di Adam. 只有在亚当城发生。 Tapi imam yang sedang berdiri di pos itu mereka mengalami apa? Air itu terus mengalir. Kenapa? Air itu sepanjang 32 km masih tersisa di atas sana. 祭司所经历的就是那个河流还一直在往他们的脚下流，就是32公里离他们。 Itulah sebabnya ketika kaki mereka sebenarnya waktu memasuki sungai itu tidak langsung jadi kering. 当他们脚踏进约旦河的时候，约旦河没有马上变干。 Ada yang mengatakan kedalaman air itu 37 meter ini sungai. 有人说那个约旦河的深度37 Ada berapa kubik 公 yang 尺， turun itu sisa air itu yang mengalir yang menerpa badan dari para imam itu. 当亚当城的水停住的时候，还有多少的水继续往 Itu adalah sisa air. 剩下的水流？ Jadi sungai itu jangan harap ketika sudah masuk kakinya ke para imam itu langsung kering. 我们不要 Kayak 想， sulap begitu ya. 不要想说，当那个祭司的脚踏进约旦河的时候，约旦河的水马上干。 Tidak. 没有， Mereka masih mengalami aliran air. Berapa lama saya tidak tahu. Sepanjang 32 km itu air itu mengalir terus deras menerpa orang-orang Israel pada waktu itu. 祭司们还有以色列人还一直经历那个水流一直往他们流，因为还有32公里从亚当城。 Tuhan mengizinkan mereka basah di sana. 上帝允许他们被这个水这样子弄湿。 Pertanyaannya, 我的问题是， mengapa Tuhan tidak melakukan mujizat itu tepat di depan mereka? Tanah itu air itu langsung terbelah menjadi bendungan. 为什么上帝不直接把那个水断绝？ Mengapa terjadinya Alkitab catat itu jauh sekali 32 kilo di kota Adam? Mengapa di sana yang terjadi? 为什么上帝要让这个神迹发生在亚当城32公里从他们越过约旦河的地方？ Salahkah Tuhan? Tuhan mungkin kita berpikir Tuhan salah alamat kali ya. 还是上帝算错了？ Bukan di sana Tuhan, bukan di kota Adam, di sini. 上帝不是在亚当城，是我们在这里。 Kami mau menyeberang di sini. 我们在这里要越过约旦河， Kok mujizat terjadi di sana? 为什么启示发生在亚当城？ Saudara, Tuhan sengaja. 上帝是故意让这个发生。 Tuhan mengizinkan mereka basah. 上帝允许他们弄 Tuhan 湿， mengizinkan mereka memberikan waktu kepada mereka untuk menunggu. 上帝允许他们等待的时间。 Betul? Menunggu apa? 真的吗？等待什么？ Menunggu sampai sisa air itu semua turun ke bawah sampai ke laut mati. Laut Araba di sini. 等待剩下的水全部流到死海 Setelah itu sungai itu baru menjadi kering. 之后，约旦河的水才干。
Saya percaya waktu imam itu begitu dia kaki mereka itu menyentuh sungai itu, mereka di dalam benak mereka berpikir inilah waktunya mujizat terjadi. 我相信，其实当他们踏进那个河水里面的时候，他们会想说，现在就是启示发生的时 Inilah 刻。 saatnya kita melihat Tuhan kembali membelah air sungai Yordan seperti membelah laut merah. 就是现在我们看见上帝再一次的，就是上帝再次 membelah 的， laut merah. 像当初上帝停止那个红海， Ternyata tebakan mereka salah. 原来他们所猜的错了。 Ya. Tuhan mau iman mereka maju satu langkah dibandingkan generasi sebelumnya. 上帝要坚固他们的信心。 Tuhan seolah-olah melakukan mujizat ketika terjadi bendungan itu, air itu menjadi bendungan di Adam. Tuhan itu seolah-olah ingin berkata, ayo maju dengan iman, meskipun tidak ada tanda-tanda, tidak ada bukti, masuklah ke dalam air, rasakanlah dingin air sungai Yordan yang membasahimu. 上帝呼召他们去经历那个水的冰冷，经历那个水， Dan nantikan aku. 等候我。 Saudara, janji Tuhan itu sebenarnya sudah digenapi belum? 上帝的应许已经成全了吗？ Sudah. 已经成全了， Digenapinya di Adam. 在亚当成全。 Digenapi di Adam. 上帝的应许在亚当成全， Tetapi mereka belum merasakannya. 但是他们还没有感受到。 Menunggu, saudara, adalah salah satu bagian dari iman. 等候也是信心的一部分。 Tuhan di sini sedang mengajar, saya sudah katakan bahwa Tuhan sedang mengajar umatnya untuk menantikan Tuhan, menantikan waktunya yang tepat, waktunya Tuhan. 上帝教导他的平民百姓来等候他，等候他一个最美好的时刻。 Nah, sebagian kita, saya percaya kita rajin berdoa, 我相信我们一部分都很勤劳祷 terutama 告。 ketika ada masalah. 当我们面临困难的时候， Tapi kita berdoa ini sudah lama, 当我们已经祷告很久了， sudah 20 tahun, 20年 tidak terjadi apa-apa. 都没有发生什么事， Masihkah percaya Tuhan menjawab doamu? 我们还相信上帝会答应会应许， Itulah iman. 这就是信心。 Kita perlu menunggu mujizat yang telah terjadi. 我们必须等候奇事发生， Meskipun kita belum merasakannya. 无论我们还没感受到。 Nah, itulah sebabnya orang Kristen itu berdoa, Tuhan, aku percaya aku sudah menerimanya. 所以基督徒都这样祷告，上帝， Meskipun 我相信。 faktanya tidak terima apa-apa. 事实上，我们还没有感受到，但是我们祷告，我们相信我们已经感受 Tapi 到。 aku percaya 但是我相信， menunggu Tuhan adalah pelajaran yang paling sulit, bukan buat kita. 等候上帝是一个很困难的功课， Itu adalah pekerjaan yang paling sulit untuk dilakukan. 这是对我们最难的功课。 Tapi ketika kita menunggu Tuhan, 但当我们等候神的时候， di sana iman kita sedang dibuktikan. 我们的信心被建立。 Kita semua maunya yang instan, semua cepat, langsung berdoa, langsung dijawab Tuhan. 我们都很喜欢快速的东西，一下祷告就实现， Sama dengan orang-orang Israel ini. 跟以色列人一样。 Mereka juga kepingin waktu kaki mereka celup, langsung jadi kering itu sungai. 他们也希望当他们的脚踏进约旦河的时候，约旦河就干了。 Mereka membayangkan seperti Musa itu mengambil tongkat lalu memukul ke sungai itu, lalu sungai itu langsung terbelah, sudah tinggal lewat saja. 想象摩西用杖打红海的时候，红海就分开。 Saudara, ini yang diharapkan oleh orang Israel pada waktu itu. 这就是以色列人所盼望的那个时候。
Tetapi Tuhan sedang mengajari umatnya 但上帝教导他的百姓， satu langkah di depan, lebih maju, lebih beriman lagi kepada Tuhan. 进一步更对上帝更有信心， Nantikan aku, kata Tuhan. 等候我。 Saudara, kita harus menantikan Tuhan. 我们要等候神， Jangan melihat situasi. 不要看环境。 Percayalah bahwa Tuhan telah melakukan mujizatnya 我们相信上帝已经行神迹， di Adam buat kita. 在亚当城。 Saudara, inilah cara Tuhan membangun relasi yang baru dengan generasi yang kedua ini. 这就是上帝建立一个新的关系，跟这个第二代建立新的关系。 Papa mama mereka sudah mati semua di padang gurun. 他们的父母已经在沙漠里，已经 Sekarang mereka tidak pernah melihat dan mengalami pekerjaan Tuhan. 他们还没有经历过上帝的大能， Mereka tidak pernah menyeberangi Laut Merah. 他们没有越过红海， Tapi Tuhan menyeberangkan mereka melalui Sungai Yordan. 但是上帝带领他们越过约旦河。 Sungai Yordan mungkin dibandingkan Laut Merah, kita kesannya Laut Merah itu lebih besar, lebih dahsyat. 约旦河跟红海比起来是比较小， Tapi Tuhan pakai sungai ini untuk mengajar iman satu langkah lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. 但是上帝使用约旦河来建立这个新的一代跟上帝的一个关系。 Saudara, ini 3 prinsip untuk berhasil bagi kita menyelesaikan persoalan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. 有3个关键来帮助我们解决无法解决的问题， Masalah apapun itu, 什么困难都一样， kita bisa mengandalkan 3 prinsip ini. 我们可以抓住这个3个关键。 Masalah dengan gereja, masalah dengan relasi suami istri, persoalan di dalam pekerjaan, atau pergumulan-pergumulan pribadi. Kita perlu memakai 3 prinsip ini untuk supaya kita berhasil menjadi pemenang. 在教会面临的问题、夫妻关系、工作上的问题、人与人的关系，我们都可以用这个3个关键。 Milikilah hati yang bersedia mengikuti pimpinan Tuhan. 要有预备一个渴慕跟随上帝的心， Milikilah iman untuk percaya kepada janji-janjinya. 要有信心，相信上帝的应许， Milikilah keberanian untuk bertindak. 要有行事的勇气。 Saudara, hari ini apa yang dibutuhkan oleh gereja untuk menjalani kehidupan pelayanannya di dunia ini? 教会需要什么来服侍？ Gereja juga perlu memiliki hati yang ingin mengikuti pimpinan Tuhan, sebab Tuhan adalah kepala gereja. 教会也需要预备要跟随上帝的心，因为上帝是教会的头。 Gereja perlu memiliki iman untuk merengkuh janji-janji Tuhan. 教会需要信心来完成上帝的应许。 Dan gereja juga perlu memiliki keberanian untuk bertindak sesuai dengan janji Tuhan. 教会也需要勇气来行事。 Saudara, prinsip ini berlaku juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. 这3个关键都会在我们的日常生活用到。 Apa yang menjadi sungai Yordan kita? 什么是我们的约旦河？ Apa yang menjadi sungai Yordan bagi gereja air hidup? 什么是我们教会的约旦河？ Fokusnya bukan sungai Yordan itu. 我们的关注不是在约旦河， Fokusnya ada di tabut Allah. 我们的关注是在上帝的约柜。 Yosua pasal 1 ayat 9 mengatakan demikian. 约 Yosua 书 pasal 1 ayat 9. 约书亚1章9节这么说： Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，
耶和华你的神，上帝必与你同在。 Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh diteguhkan oleh firman-Mu ya Tuhan. 感谢主，我们今天信心可以被你坚固。 Kami tahu kami hidup di dunia, kami akan terus-menerus mengalami persoalan-persoalan hidup. 我们知道，我们在这个世界上会不断的面临困难， Tapi kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. 但是我们感谢你，因为你是不离不弃我们的神。 Engkau memberi kesempatan bagi kami hari ini boleh belajar 3 prinsip utama yang harus kami miliki. 你给我们机会学习这个3个关键。 Tolong ya Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan apapun saat ini, 求你帮助我们，无论我们面临什么困难， bantu kami supaya kami memiliki hati yang bersedia untuk mengikuti pimpinan-Mu ya Tuhan. 帮助我们有一个预备跟随你的心， Bantu kami supaya kami memiliki iman untuk percaya akan janji-janji-Mu. 帮助我们有一个相信你应许的信心， Dan berilah keberanian kepada kami untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. 也求你给我们勇气与你同行， Sehingga kami akan berhasil berjalan bersama Engkau menuju keseberang. 使我们可以成功越过到应许之地。 Berkatilah Tuhan kebenaran firman yang sudah kami pelajari sore hari ini ya Tuhan. 也求愿主是在我们所学的这个真理。 Dan kami tak lupa mengucap syukur karena kami mengingat segala kebaikan dan janji-janji-Mu ya Tuhan. 我们也感谢你，我们纪念你的恩典，还有你的应许。 Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 感谢主，奉耶稣基督的名， Amin. 祷告，阿门。 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.